Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni ataupun semalam naknya kita dah dapatkan pergerakan yang kita nak, iaitu pergerakan higher high. So now kita dah confirmation kan untuk kita pergerakan more bullish ke atas. So adakah pergerakan ini akan continuously bullish? Nanti tu akan tengokkan chart dan now expectation kita akan ada sedikit retest sebelum kita continue pergi target yang tu ada semalam, iaitu at least ke 48k berdasarkan falling channel yang tu draw semalam. So let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu dan nanti tu akan pergi juga ke chart untuk terangkan secara detail apakah next movement pergerakan Bitcoin yang kita nak tengok dan apakah confirmation yang kita nak tengok lagi untuk more price naik atas ataupun kita nak tengok pergerakan bull trap yang berlaku di chart. Okay, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari malam. Tu inilah Coin Market Cap. So secara total market cap kita nampak tengok market cap pun meningkat, iaitu pada awal minggu itu berada 1.8 tadi, dan kita berada di 1.9. So macam cakap, bila kita berada atas balik hampir 2 trilion ke atas, meaning kita nak momentum bullish, itu strong untuk push price more ke atas. So untuk volume daripada 80 ke 90, BTC hampir 42%, itu pada 41.1. Ethereum drop sikit 19.5 ke 19.4 ke dalam dominasi market. So untuk summary pergerakan semalam, total market meningkat sebanyak 0.15% dengan volume increase sebanyak 11.22%. Kemudian dominan juga meningkat. So, ini kita tengok kenaikan semalam, aku kata moderasi dalam Bitcoin. Cuma hari ni Bitcoin expectation untuk hari ni akan ada berlaku retest. So retest nanti dia akan terangkan di chart dan adakah pergerakan tu normal ataupun pergerakan tu tidak sihat untuk pergerakan bullish kita. So harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di 41.4 ataupun 41.5, iaitu dalam tempoh 24 hours banyak 0.24%. So apapun dalam 24 hour ni kita ada masa dalam masa 1 jam lagi. So 1 jam lagi untuk complete kita punya, aku kata 24 hours punya movement, iaitu untuk hari Rabu. So sebab apa nanti pukul 8 barulah candle daily close, so barulah complete 24 hours untuk pergerakan hari Rabu. So ini hari Khamis, kita akan tengok permulaan nanti di pukul 8 nanti. So Bitcoin macam mana? Bitcoin Ethereum berada di 3.0. So tertinggi itu kita tengoklah 3.3 bila Bitcoin berada di hampir 48 itu. So seperti drop sikit 0.44. So expectation untuk lain-lain coin disebabkan BTC rebound sikit, ikutkan semalam harga tinggi adalah 42. Dia cakap tu 42.2 tu adalah good untuk anda TP sikit sampai dah masuk kawasan 36 itu. Sebab apa, inilah kawasan supposedly kita akan tengok retest. So retest nanti kita akan buy balik di kawasan mana, so nanti tu akan tunjukkan. So untuk lain-lain coin disebabkan Bitcoin drop daripada 42 ke 41, kita expect untuk all coin lain sedikit ada sedikit dropping lah. XRP 2%, 1%, Luna hampir 1% meningkat, Polkadot lagi 2%. So mostly kita tengok semua sedang dalam trading sebab rate dalam expectation Bitcoin sedang retest. So bila Bitcoin retest dropping sikit, all coin lain juga akan melakukan retest. So let's go kita pergi ke chart. So sebelum ke chart semalam, untuk tu tengok di komen ada yang tanya pasal NMS dan mana. So pun nanti tu akan reply message ni, sudah baca, tunggu tak reply lagi. So untuk pagi ni tu akan tengok Nominex, ada permintaan Nominex dan juga mana. So nanti tu akan buat mana balik, ikutkan 2 hari lepas tu dah buat mana, tak masalah. Request tu boleh buat je hari-hari, tak masalah. Mana tu akan tengok juga. Kemudian tu nak tengok juga Cardano. Sebab apa, ada member kita di Facebook ada yang DM tu, dia kata dia floating, di tengah floating Cardano. So apa dia nak buat? Sebab apa dia buy to high? Sebab apa dia buy dalam $2.25. So antara $2.25. So dia floating tinggi lah. Sebab apa, price kan dah 90 sen, bawah $1. So apakah patut dia buat? So nanti tu akan terangkan di chart Cardano. Hopefully anda faham dan hopefully anda holding more untuk a long term. Nanti tu akan terangkan Cardano, and hopefully ini dapat membantu anda untuk buat keputusan sama ada nak cut loss ke, nak holding, ataupun nanti tu akan sekiranya tu berada di tempat anda, apa yang tu akan buat. Nanti tu akan terangkan di chart. Tu Fear and Index kita untuk hari Selasa, inilah Selasa punya. Untuk hari Rabu kita perlu tunggu dalam masa 1 jam, macam juga dalam pukul 8 nanti, iaitu dalam 57 minit tu untuk kali kita pada fear. So expectation sebabkan expected untuk hari ni, consider mesti dalam fear dia lah, expected lari banyak bawah antara plus minus antara kawasan ini untuk fear index kita untuk hari Rabu pukul 8 nanti. So let's go, kita pergi jap. So pertama kali tu akan pergi ke BTC USDT. So BTC inilah pair lain, itu pakai pair lain sebab apa, kalau siapa yang monitor di trending view,
BTC USDT pair di Bybit ada sedikit kata invalid data di TradingView. Kalau ikutkan semua pair yang menggunakan exchange Bybit semua down tu, tak pasti kenapa. Ini kalau expectation tu, ini dah kali kedua ataupun kali ketiga berlaku. So tak pernah berlaku sebelum ni. So ini dah kali kedua ataupun kali ketiga berlaku. So walaupun tu ada backup pair ataupun chart. So inilah pair lain yang tu monitor adalah expectation. Kalau tengok more cerita untuk long term inilah tu nampak channel more pergerakan layer ke atas. Sebab tu cakap itu adalah good bound untuk expectation kita akan pergi ke kawasan ni. Sekiranya tahun ni dia nak buat pergerakan baru ataupun circle yang baru, kita expect at least price tu akan berada di kawasan umur 80k, dan sekiranya break 80k kita akan nampak ke kawasan ni. Kemudian barulah tahun depan barulah kita akan expected ada major correction ataupun kita tengoklah movement sebenarnya. Sebab apa? Pergerakan ini kalau berlaku untuk tahun ini, inilah pergerakan kalau in history dalam kripto. Sebab apa? Sepatutnya berdasarkan 4 year circle kita akan drop ke kawasan ini, kemudian kita akan sideways selama kuartal 3 tahun. Sebelum tahun 25 barulah kita akan melakukan peningkatan. So inilah normal pergerakan. Tapi sekiranya berlaku pergerakan ini, inilah kata pergerakan data yang baru. So meaning kita gunakan data ini untuk kata another cycle nanti untuk monitor pergerakan seperti mana yang dia buat tahun ni. Tapi bukan itu yang tu nak sembangkan untuk pagi ni. Tu nak tengok apakah yang berlaku semalam. So untuk semalam tu katakan kita perlu buat pergerakan higher high. So untuk daripada high ini, so ni berada kawasan ni, ikutkan kita dah pun dapat higher high. So now pergerakan kita adalah pergerakan daripada momentum downtrend dah bertukar ke uptrend. So mungkin kita nak tengok uptrend ni akan legit untuk terus ke naik ke atas. Sebabkan semalam tu ada price target untuk falling channel ni lah, price target lah almost di 48k. Sudah buktikan semalam, anda boleh tengok review pagi semalam kenapa. So untuk hari ni apakah akan berlaku di chart lagi. So untuk kali ni kita tengok first net resistance 42 kita dah sampai, iaitu resistance kita di 42 kita dah sampai. So resistance kita yang next untuk kita tempuh adalah ataupun lebih kuartal strong adalah di kawasan 44k. So 44k ada apa? 42 ada apa? 42 adalah kawasan ini, 44k ada kawasan ini. So meaning inilah kawasan yang perlu kita break, dan juga kita ada satu lagi 48 untuk kita break. So now kita tumpu mana recent. So recent kata dah berada di 42. So semalam juga expected dalam 42.2 atau 42.3 sampai mana? Betul-betul sampai di kawasan 42, hampir 42.2, itu 42.1 kita dah berlaku rebound. So kenapakah rebound itu sihat? So normally untuk berlaku retest kita dah buat higher high. So normally kita akan nampak pergerakan lower low, higher high, lower high, expected another high. So now kita expect kat manakah dia punya bounce. So berdasarkan ini kita akan tarik Fibonacci swing low to swing high. Kita akan expect price akan rebound antara price iaitu 39 ke price boleh jatuh balik ke 39.9 ke 39.4k untuk expected retest sebelum dia melakukan rebound. So ini adalah kata red zone untuk kata Bitcoin untuk melakukan rebound. Sekiranya dia breakout lagi, momentum push more price ke bawah, so meaning pergerakan ini kata tak jadi untuk pergerakan kita punya downtrend ke uptrend, kita akan buat pergerakan more downtrend yang lebih besar, iaitu expectation channel ini mungkin akan berubah menjadi pergerakan channel seperti ni, more downtrend yang lebih besar. So itulah expectation sekarang yang boleh berlaku. So apapun untuk currently kita monitor yang ini dah breakout. So currently kita hanya monitor untuk pergerakan ni. Yes, kita dah dapat hayat daripada ni. Sebab apa? Sebelum ni inilah higher low sebelum ini, kena kita buat higher high. Next higher low kita breakout adalah di kawasan ini. So ada apa di kawasan ini? Adalah di kawasan 44k resistance yang sebelum cakap. So untuk pergerakan ni adakah sihat? So berdasarkan ni kita boleh, sekiranya momentum bullish itu strong, kita akan push drive ni atas. Kenapa? Berdasarkan resistance swing high to swing low sebelum ni, tu ada draw juga resistance ni. So bought resistance ni, so currently kita tengok macam mana price tu dah kuartal touch balik resistance, iaitu ikutkan price breakout retest untuk resistance. So untuk dia push price ni atas pun boleh berikut dengan sana ni, tapi tengok RSI store RSI pun sedang menuju ke bawah. So RSI sedang menuju 50. So adalah good untuk dia momentum. So jika kita ada kawasan 50, whatever RSI berada atas 50, meaning pergerakan yang kita expectkan adalah pergerakan mau kenaikan ke atas momentum untuk ataupun untuk support dia kenaikan atas
dan kita akan tengok store RSI. So store RSI on the way to the bawah. Sekiranya store RSI ni berada di bawah RSI bersih Liga 50 dan kita still lagi berada kawasan ni. So next push up, bila store RSI push, kita expect kita akan ada momentum yang naik untuk at least hit kita perlu 44k pula untuk kita punya net resistance untuk kita breakout. So itulah pergerakan yang Zul sedang monitorkan apakah boleh berlaku. So apakah tindakan kita dalam Bitcoin. So untuk siapa yang dah buy di kawasan ni, iaitu kawasan ni di kawasan 38 39 ni, so boleh holding saja. Macam juga itu, anda boleh ambil TP sikit di kawasan 42. Hopefully semalam anda dah ambil quarter profit sikit kalau siapa nak ambil profit. Tapi kalau dah siapa kata tak ambil profit, biarkan. So untuk ini, siapa yang tak masuk di kawasan ni, kat manakah anda to entry? Untuk entry juga bukan entry yang banyak. Untuk entry dollar cost average, bagi Zul tak entry, Zul layan apa yang ada. Sebab apa, Zul dalam kuartal risk and management, dalam kuartal crypto portfolio, Zul dah kuartal dedahkan Zul punya modal agak besar dalam market. So ini Zul hold saja apa yang ada. Untuk siapa yang mungkin berminat masih nak beli lagi, kita boleh tunggu expectation dia drop. Kat sini tu tak buy, tapi tu expected sekiranya price tu drop di kawasan ini. So kawasan ini kenapa? Kawasan ini adalah last hope untuk, ataupun last untuk kita tengok. Kita akan harga terbaik untuk kita dapat ni, swing low to swing high, lower high, lower low, higher high, lower high untuk expected buat another higher high di kawasan 44 at least sebelum kita pergi ke 48. So ini adalah kawasan best opportunity untuk anda take risk untuk masuk semua position untuk Bitcoin, untuk expectation dia akan rebound. So anda tunggu kawasan ni, sekiranya ini berlaku dan price rebound di kawasan ini, supposedly dia akan rebound kawasan ni. Sekiranya dia rebound, meaning kita expected breakout, retest channel, retest Fibonacci, and seperti inilah good position. Expected RSI kita pun mungkin berada di bawah balik, dan stop RSI kita pun berada di bawah ni. So meaning kita major push up untuk atas untuk buat another higher high lebih lagi 42, di mana target kita di kawasan at least untuk second higher high ialah di kawasan 44k. So itulah pergerakan Bitcoin, dan apakah yang opportunity yang kita nampak ialah sekiranya Bitcoin drop di kawasan ini. So mungkin letak harga sini senang, antara 39.9 ke 39.3. So sekiranya price tu rebound kawasan ni, jangan terkejut, ini normal untuk pergerakan retest. Yang apa yang sudah adalah hopefully RSI kita hanya stabil di kawasan ini, kawasan 50, dan store RSI bawah, dan price tu still lagi duduk ni. So meaning ini petanda above 50, store RSI berada di oversold, kata price berada di resistance, major support tu, meaning ialah good position untuk the next movement lah pergi ke 44 sebelum kita hit kita punya major target itu di 48, sebelum ada major movement lagi untuk kita katakan price tu ke 50 ataupun tidak. So nanti price tu sampai kawasan 48, nanti kita akan tengokkan data pula apakah price tu mampu untuk break ke kawasan 50 atau tidak. So inilah pergerakan untuk hari ni yang Bitcoin untuk Zul expectation. So sekiranya drop kawasan ni, kalau siapa nak ambil opportunity boleh. So ini adalah opportunity untuk expected. Tapi sekiranya dia breakout kawasan ini, breakout ke bawah, so meaning apa yang berlaku, kita akan expected price tu akan buat pergerakan higher high, lower low, higher low, and expected another lower low. So price ni boleh push lagi ke bawah. So untuk kita punya alert market, iaitu sekiranya price tu breakout bawah petak ini, so meaning kita akan expected price tu akan more down trend ke bawah. So channel ini akan legit, kita akan draw channel yang baru. So untuk pergerakan ni, apakah yang Zul nak monitor juga? So untuk mereka Zul akan monitor juga channel pergerakan ke atas, iaitu Zul akan monitor channel ni pada low high ni kepada high low ke high high, kemudian kita letakkan price ke lower low dia, kemudian kita akan draw sikit ke atas. So now kita nampak trajectory untuk pergerakan price. So sama ada price itu untuk drop sini naik, iaitu kawasan bawah resistance, ataupun price tu sedikit drop ke bawah untuk expected naik ke atas, iaitu retest balik kawasan ni sebelum dia melakukan bottom ni untuk terus melakukan kenaikan. So untuk channel ni Zul more untuk akan draw sedikit tinggi. So Zul akan draw sedikit tinggi sebab apa? Zul nak draw untuk expectation dia naik lagi atas. So expectation ni kita akan nampak middle pertengahan ni kita akan draw kawasan ni. So sebab apa? Zul expectation more naik atas berbanding drop bawah kawasan ni. Cuma drop bawah hanya sebagai retest. So meaning kita dah fail kawasan ni di kawasan pertengahan ni. So meaning kita akan kita akan berlaku retest kawasan ni, kita akan go position buy hampir dengan kawasan bottom. So go position buy dan break kali ni kita akan pergi ke 44, dan 44 kita boleh rebound kawasan ni. Ini 42, kemudian barulah kita akan pergi ke kawasan 48k, iaitu kawasan target kita di kawasan atas ini. So inilah pergerakan channel yang Zul akan monitor untuk long term ataupun movement ini. Kita tengok macam mana. So anda tak kisah, anda boleh monitor channel ni
tak nak monitor channel ini pun boleh. So currently dua-dua channel ni boleh. Bagi Zul hanya Zul draw dua channel dalam satu channel maknanya. Sebab apa, kita ada pertengahan ni. So Zul expectation ini Zul akan draw macam ni dan kita akan tengok macam mana movement pergerakan market. So mostly Zul expectation kita akan ada push price ke bawah. So ini adalah good position buy. Ada juga opportunity untuk apa, kita dah retest resistance kita bawa ni. So price sekiranya momentum itu kuat, volume tinggi, kita boleh price terus naik ke atas untuk touch kita 44 dan 44 kita akan expected price tukar retest 42 sebelum melakukan kenaikan, iaitu lower low, higher high, lower high, expected another high. Itulah pergerakan yang Zul expectation. Zul more expectation pergerakan ke atas berbanding ke bawah. Cuma beware juga untuk pergerakan yang ini, tak apa, tapi sekiranya price tu breakout line ini, breakout line ini, expectation kita akan drop more below. Expected target kita adalah net kawasan putih tu ni, iaitu kawasan hampir 34, whatever price touch tu punya kawasan line putih ni. Break line putih ni meaning kita in danger movement, iaitu kita expected price tu akan more drop ke bawah. So drop bawah ke mana, expected last support kita antara 26 ke 15k. So line putih inilah menentukan kita punya untuk kita kuartal upaya untuk Bitcoin kembali bullish ataupun breakout ini, meaning kita memang price akan terus drop ke dalam bearish market. Kita perlu tunggu untuk expectation sideways dalam selama 2 tahun 3 tahun untuk sampai tahun 24. Sebelum tahun 2025 kita akan melakukan rebound balik. So itulah more kepada long term. Untuk short term inilah pergerakan Bitcoin yang Zul nak tengokkan apa yang berlaku. So untuk data ni maknanya Zul dah share malam di Discord channel. Malam Zul balik kerja semalam pukul 11.30 mandi pukul 12. So Zul screenshot, so share kat sini apa yang berlaku. Pagi ni dah airplane kan. So hopefully anda dapat data di Discord channel. Kalau siapa nak join Discord channel, senang saja macam kita join YouTube membership di button join ini. Alright, di button join ni kemudian klik membership. Dalam membership ini akan ada link untuk ke Discord channel. So let's go, kita pergi ke chart lain kan. Pertama chart untuk request yang pertama, Zul akan pergi dulu untuk NMS atau NMS dekat mana Zul tak pasti dia punya chart dekat mana. So ada di pancake swap. So yang ni susah kita tengok. Sebab tu tak pasti kita ada chart dia. Sebab dia di pancake swap pun kalau ikut nak tengok, kalau tu klik pun memang takkan ada chart. Maksudnya dia akan pergi ke exchange. Jadi tu tak pasti nak tengok dia chart dia macam mana. Jadi tu akan tengok kan NMS USDT. So kalau di yang ni ada, boleh kita tengok NMX USDT. So ada and next kita ada dekat Bybit pun ada maknanya. Bukan ni, next. Betul dekat next. Harga semasa dia adalah 1.51 NMX USDT. NMX USDT. NMX USDT. So spot kita akan tengok di tu tak pasti chart mana ada NF. So tak ada maknanya dalam ni tak ada chart. So bini tu tak boleh nak tengok untuk di chart dia. Tu tak pasti ada tengok chart mana. So mungkin kalau anda tengok ada chart, anda boleh bagi tahu Zul. Mungkin boleh komen balik kat Zul kat mana chart dia. Kalau ikutkan MBDC yakin dua-dua pun expert anda exchange aja. So tak ada chart juga. So yes, tak ada chart juga. Tu tak pasti nak tengok chart dia ke mana. So nanti kalau anda ada link yang tengok chart, boleh bagi tahu, nanti Zul akan buat balik. So 6 minit ni Zul akan hold untuk next review. So hopefully nanti Zul akan balas di komen anda. Hopefully anda dapat maklumat, anda dapat share maklumat tu kat mana nak tengok dia punya chart. So let's go, kita pergi ke Mana dan Cardano. So Mana, apa yang berlaku di Mana? Sebelum 2 hari lepas Zul ada buat dah Mana. So untuk Mana, adakah good position untuk buy sekarang ataupun holding lagi? So untuk Mana macam cakap adalah good position untuk kita entry untuk long term, disebabkan Mana dah pun berada di kawasan 2.3 dan 1.3. Whatever price kawasan berada kawasan ni adalah good position untuk buy untuk long term. Berdasarkan movement yang lepas pun sama juga. Cuma kawasan ni anda perlu kata sabar sikit, price naik, jatuh ke box, kemudian expected dia rebound tu baru kita expected untuk ni Jun sampailah bulan Oktober, Jun tahun, barulah price tu melakukan rebound. Sama juga whatever kawasan ni adalah good position untuk buy untuk long term. So meaning untuk pergerakan ni sama juga, pergerakan ni kita boleh expectation dia drop lagi whatever antara price 2.3 dan 1.3. So lah good position untuk anda buy untuk long term. So fikirkan buy untuk long term. Kalau anda nak untung sebulan dua memang susah, anda perlu perlu tengok chart yang lebih kata low, tapi Zul more expected long term. So breakout ini sampai kawasan ni kita akan go position buy dan give a time price naik balik, kita akan rebound balik expected target kita sampai. Zul ada target semalam ialah dalam $20. Kenapa $20? Disebabkan last
kuartal last result punya movement, swing high to swing low, break resistance, price tu sampai mana? Price tu sampai di 4.2. So 4.2 kalau ikutkan base pergerakan yang sama, swing high ni dan swing low ni, current low kita ada berada sini. So expectation kita break resistance, so meaning 4.2 kita akan berada di mana? 4.2 kita berada di kawasan $19 ataupun almost $20. So itulah Zul dah buat review sebelum ni, ataupun inilah kuartal recap balik. So berdasarkan Zul punya analisis dan chart, inilah good position untuk buy untuk long term. Yes, Bitcoin boleh drop lagi bawah. Sekejap Bitcoin drop bawah, kita akan expect dia akan drop balik ke kawasan almost kawasan $1. So kawasan tu itulah kita akan grab buy lagi untuk ada long term. Kita akan, siapa yang yakin dengan Mana ni, sebab juga malah metaverse punya coin ada 3 coin utama, iaitu ada Mana, ada Sandbox dan ada Engine. Tu 3 coin ni kalau metaverse, kalau anda invest dalam kuartal sistem metaverse punya ekosistem, so 3 coin ni wajib anda adalah Mana, Sandbox dan Engine. So consider Mana adalah good position untuk buy untuk long term. So let's go, kita pergi untuk Cardano juga. So untuk Cardano ada member kita floating di $2.2. So apakah anda patut buat untuk anda punya sekiranya anda berada dalam position yang sama? So untuk Mana, so akan pergi ke chart tu punya mana pula Cardano. So Cardano, dia punya Cardano USDT pun sama, tapi apa pun dia pakai Cardano USD sebenarnya. So Cardano USD, so apakah berlaku untuk price? So kalau dia buy di 2.25, so 2.25 adalah buy di kawasan ni, memang anda buy di kawasan high. So meaning postly akan tak boleh buy kawasan ni. Tapi kalau anda buy juga, itu anda masuk hopefully anda buy dengan amount yang sedikit saja. Sebab apa? Untuk expectation. Sebab apa? Kalau anda buy kawasan ni, expectation anda hanya expectation untuk 20% saja naik, 80% lagi mau drop bawah. So dulu pun masa dekat dua juga ada boleh buy, tapi buy juga lah buy hanya dengan kota small position. Sebab apa? Kalau anda ada RM1,000 hanya buy 20% saja. Sebab apa? Kita hanya expectation anda 20% saja meningkat, 80% lagi kita akan expect mau drop bawah. So untuk currently, so apapun dah pun berlaku, anda dah buy di 25, tak boleh nak buat apa, nak jual rugi, apakah anda patut buat? So sekiranya Zul anda terbuy di kawasan 2.25 dan now price drop ke kawasan $1, adakah anda patut holding ataupun quarter sell? Tu bagi tu adalah terbaik adalah anda holding saja, kemudian buy lagi di kawasan ini. So Cardano now sama juga seperti di Cardano sama juga seperti di quarter di mana tadi, price dah pun berada di bottom. So expected last support untuk Cardano. So now lah consider 1.2 dan 0.7 adalah the best position untuk anda masuk kiraan sekiranya anda nak jadi sebagai investor dalam kuartal long term. Untuk next bulan, ini adalah good position to buy. Yes, kita ada expectation ni sekiranya Bitcoin drop ke 20k drastic, kita akan ada kuartal expected, kuartal best, kuartal special price, iaitu kawasan 30%, 40%. So currently Zul dah ada position kat ni. Zul ada 1000 coin Cardano, iaitu Zul punya position di 1.3. Sekiranya dia naik, Zul akan untung. Sekiranya drop, Zul akan holding saja apa ni. Dan di kawasan ni Zul akan buy lagi secara lebih agresif untuk Cardano, untuk expectation another 1000 coin. Untuk expectation dia akan more bulan. Sebab apa? Cardano macam cakap, you yakin untuk projek dia, Cardano memang the good projek yang bagus untuk long term. Cuma untuk anda kalau dah berada kawasan ni, hopefully anda invest yang sikit je. Tapi kalau anda dah invest duit yang banyak dalam kawasan ni, so apa yang anda boleh buat kawasan ni adalah buy setiap weekly ataupun monthly untuk turunkan anda punya average. Sebab apa? Bila anda beli lagi kawasan ni, average anda akan drop sedikit dan drop sedikit. At least daripada 2.25 at least anda boleh drop at least sampai ke kawasan almost bawah $2. So meaning sekiranya rebound balik, anda akan dapat profit dengan lebih cepat berbanding anda nak tunggu 2.25. So apa yang terbaik adalah tukar holding saja position itu, kemudian anda cari modal baru untuk expectation kita buy di kawasan ni. Buy setiap minggu, jangan buy lock in di kawasan ni. Buy setiap minggu ataupun expected setiap minggu. Whatever price berada kawasan ni, minggu ni kalau ada lagi kawasan ni anda buy, minggu depan kalau buy kawasan ni ada lagi buy. Whatever antara price dalam box ni kita akan collect selagi mana banyak. Sebab apa? Kita expectation sekiranya tiba-tiba Cardano drop lagi kawasan ni, so meaning kita boleh buy lagi. Weekly kita buy lagi. Sebab apa? Sampailah anda punya average tu akan drop kawasan ni. Give and time. Sebab apa? Cardano untuk long term adalah good. Bila Bitcoin balik ke rebound, altcoin lagi rebound, Cardano juga akan rebound itu expected akan naik atas. So kalau anda ni sama juga seperti Coty Zul buy high tu, Zul buy high di atas ni. Ikutkan Zul punya Coty adalah sama seperti kita punya member tadi, iaitu 2.25. So anda boleh tengok Zul punya Coty ni. So apa yang Zul buat Coty? So inilah pergerakan Coty. So kalau ikutkan Coty ni, dia punya
pembelian sama macam Zul, iaitu di Cardano dia beli atas 2.25, di Coty Zul beli atas juga 0.5. So masa Zul buy high, so buy high Zul expected 20% untuk naik atas berbanding 5%, tapi Zul buy juga 1000 coin kat sini, tapi Zul expected masa tu yes, kalau naik Zul akan untung, kalau drop tak masalah, Zul akan holding dan Zul akan buy more di kawasan ni. So untuk di Coty juga price di kawasan drop ni, so current ni Zul yes, Zul tak buy di Coty sebab apa, Zul holding. So nak tengok market sebenarnya, Zul akan tengok dulu di kuartal Bitcoin, bila Bitcoin melakukan betul-betul major correction atau major pump, barulah Zul akan buy di Coty. So apapun Coty ni, kalau Zul nak buat drop balik average tu, Zul akan buy setiap weekly untuk Coty, untuk dropkan Coty ni, untuk drop balik at least berada di hampir dengan Zul punya kawasan bounce. So bila dia bounce tu Zul akan profit. So dan dengan ini, untuk kadar Coty ni adalah terbaik adalah holding dan buy setiap weekly untuk reducekan average, wait untuk nanti dia rebound nanti kita akan boleh profit dengan cepat, berbanding kalau tu tak buy kawasan ni, dia punya average dia kata hanya stay kawasan ni, so meaning kita dah rugi pump at least kawasan ni expected dalam hampir 100%, iaitu hampir 1x kita punya kata ROI. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So hopefully ini dapat membantu anda apakah anda berbuat sekiranya anda berada posisi atas. So hopefully anda holding, sama juga inilah consider untuk Coty whatever antara 27 sen dan 17 sen adalah good position untuk buy untuk weekly, untuk reducekan dia punya average kalau anda berada di position yang sama, seperti juga sahabat kita tadi yang berada di position dia di Cardano, iaitu price dia kawasan 2.05, now current price below $1. Itulah kata recommended yang tu boleh buatkan, dan sekiranya tu berada di tempat anda, dan di Coty pun tu dah berada di tempat anda itu, so apa yang tu sepakat, tu akan buy more lower untuk reducekan tu punya average. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan. So kita akan tengok untuk Bitcoin, hopefully Bitcoin sedikit drop, so jangan panik kalau Bitcoin drop ke kawasan bawah tu. Itu adalah sebagai opportunity untuk siapa-siapa yang dah masuk bawah ni dan ambil TP sikit, so untuk DCA balik ke kawasan hampir 39 ke 39 ke 40k. So kawasan ni ialah good position untuk kita re-entry ataupun next expansion untuk last buy. Ya, kita dah buy kawasan ni, siapa dah buy kawasan tu boleh, siapa hopefully kalau tak keluar TP tak masalah, holding. Siapa yang buy kawasan ni kena drop, untuk kalau anda nak masuk lagi yes boleh masuk, tapi expected kalau drop ini kita expected more drop ke bawah. So berdasarkan data kita, more expectation price tu akan melakukan kenaikan. So kalau ada data bearish nanti macam biasa, Zul akan sharekan. Pertama Zul akan screenshot dan Zul akan share dulu di Discord channel. Kemudian next review Zul akan reviewkan, Zul akan ulaskan kenapa boleh berlaku macam tu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.